Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Dialog Pocket Rakyat, satu program khusus kita memperincikan bagaimana polisi dan juga dasar dan juga pengalaman di lapangan bagaimana kita dapat meringankan kos sara hidup rakyat. Dan pada malam ini kita akan bermula dengan satu topik yang amat evergreen, yang amat penting dan menjadi bualan di luar sana berkaitan bagaimana kita menangani isu sekuriti makanan ataupun kedaulatan makanan. Kerana inilah yang kita hadapi saban hari ketika ini selepas kita melalui pandemik COVID-19 dan dunia berhadapan dengan sekuriti makanan bukan hanya di Malaysia, ia merupakan isu global. Peningkatan ketara berkaitan dengan kos makanan, inflasi menjadi impaknya, tetapi Malaysia tidak terkecuali. Kita tahu beban yang kita lalui apabila kita ke pasaraya ataupun pasar dengan nilai RM100 yang kita boleh belanjakan, berapakah barangan makanan dan keperluan harian yang boleh ataupun mampu kita beli berbanding 2-3 tahun lalu ataupun 5 tahun lalu ataupun yang lebih mewahnya mungkin 10 tahun lalu. Jadi itulah bagaimana bebannya masyarakat dan rakyat keseluruhannya berhadapan dengan peningkatan kos sara hidup termasuk keperluan harian yang berkaitan dengan makanan yang kita makan saban hari untuk disediakan di atas meja setiap keluarga di rumah Malaysia. Jadi untuk melihat perkara ini, apakah kita sudah ada polisinya, ada framework yang jelas berkaitan dengan isu sekuriti makanan, ataupun kita indah di atas kertas sekali lagi tetapi implementasinya bagaimana? Adakah kita sudah belajar dari negara-negara yang mungkin hampir musnah sistem isu sekuriti makanan mereka akibat mereka mengambil jalan mudah ataupun tidak melakukan apa-apa untuk memastikan kesinambungan ataupun keperluan makanan untuk rakyat mereka. Jadi, 3 ahli panel sudah pun bersedia mengikut kepakaran masing-masing bersama saya pada malam ini. Jadi, saya perkenalkan di sebelah kanan saya Profesor Datuk Dr. Nasir Samsudin, seorang pakar dalam sekuriti makanan dari Putra Business School Universiti Putra Malaysia. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kerana sudi sentiasa sekali. Tak pernah serik Datuk dengan kami di Esrawani dalam pelbagai platform ataupun topik berkaitan dengan kos sara hidup dan juga sekuriti makanan. Tapi mungkin malam ini lebih spesifik pendekatan kita. Dan di hujung sana rakan saya juga tidak asing lagi bersama kami di Esrawani sentiasa memberikan insight dan juga cerita di lapangan berkaitan dengan industri pertanian dan juga agro makanan, Saudara Munir Hashim Abdullah, pengasas dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Gerasi Chili. Apa khabar Cik Munir? Baik. Nampaknya rakan-rakan Gerasi Chili terus berkembang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Downstream kita juga akan bermula tahun ini? Ya, betul. Telah pun bergerak. Okey, kita nak tahu kenapa Cik Munir hanya menumpukan penanaman cili dan berkaitan dengan cili, dan juga apakah model bisnes yang sustain ataupun mapan untuk mengembangkan industri makanan berasaskan pertanian ini. Dan di talian melalui Google Meet kita bersama rakan saya Shahrizal Densi, pengurus besar di NH Plantation di Kundasang, Sabah, yang kini berada di Kota Kinabalu. Apa khabar Shahrizal? Kabar baik. Bagaimana rakan-rakan kita di Kundasang dan Ranau dengan hujan lebat, ada banjir kilat, masih dapat menjual barangan pertanian dari Kundasang? Sekarang dah beransur pulih sebab hujan pun dah kurang. Tapi hari itu agak mengejut lah, boleh tiba-tiba ada banjir kilat di daerah Ranau kan. Saya rasa untuk sekian kalinya, pertama kali lah kena banjir yang besar macam tu. Ya, adakah kita akan lihat kekerapan intensiti hujan yang lebat dan juga lokaliti dan juga kawasan-kawasan yang mungkin akan ditimpa ataupun dilanda banjir kilat ni, Shahrizal? Tidak mustahil sebab banyak benda yang berlaku. Penerokaan hutan untuk tanah-tanah pertanian semakin meluas dan benda-benda tu contribute kepada orang bilang perubahan iklim dan perubahan macam saya cakap tadi, offline, sungai yang kecil boleh jadi besar dan macam-macam lagi lah kesan-kesan yang kita dapat rasa. Suhu pun berubah. Jadi Prof. Datuk Dr. Nasir, kalau kita bercerita tentang isu sekuriti makanan ni, kalau kita ke platform MAFI ataupun Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan ni, mereka sudah ada dasar sekuriti makanan 2021-2025. Tetapi kita tahu juga nampaknya
di atas kertas hampir lengkap jugalah dari sudut ekosistemnya, apakah objektifnya, dari sudut kebolehcapaian, ketersediaan dan juga pelan-pelan tindakan yang digariskan. Pandangan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Haji Nazri Kaha, ahli panel, dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk menjawab persoalan Tuan Haji berkaitan dengan dasar-dasar yang telah digubal oleh kerajaan negara kita, iaitu saya teringat untuk menjawab persoalan ini masa saya membuat PhD dulu tentang falsafah dasar awam, public policy ini. Public policy. Pertama adalah untuk meningkatkan penawaran. Jadi sebab tu kita dalam pertanian ni kita ada subsidi, ada insentif, ada infrastruktur, ada R&D dan sebagainya. Itu adalah usaha-usaha untuk kita meningkatkan penawaran. Kedua adalah untuk meningkatkan permintaan. Demand dengan pembangunan ekonomi negara kita, pendapatan bertambah, maka permintaan bertambah, isu dari segi keselamatan makanan dan juga isu dari segi jaringan keselamatan pada mereka-mereka yang berpendapatan rendah. Itu adalah nombor dua. Nombor tiga adalah bagaimana kita nak mempercakapkan sistem makanan tu, sistem pertanian, pemasaran dia tu. Itu yang mungkin kita boleh bahaskan lagi nanti. Dan keempat adalah dalam bahasa ekonomi kita panggil market failure atau kegagalan pemasaran. Kegagalan pasaran. Ini bukan bermaksud pasar tu gagal, tetapi maksudnya polisi-polisi itu perlulah bukan hanya memberi faedah, bukan hanya memberi keuntungan kepada pelabur, tetapi juga kepada masyarakat secara amnya. Itu yang kadang-kadang kita ada pelabur untung, tetapi masyarakat tidak dapat meraih pendapatan itu. Dan satu lagi adalah yang dipanggil, dan penting juga ini adalah pengoptimaman di antara pengeluar dan pengguna. Kadang-kadang kita ada polisi yang memberi kebajikan kepada pengeluar, tetapi memberi kebajikan yang negatif kepada pengguna dan sebagainya. Kadang kita memberi polisi yang supaya pengguna tu kebajikan bertambah, tetapi pengeluar pula yang suffer. So itu yang kalau boleh kita mesti ada satu polisi yang memberi faedah kepada dua sektor ini, pengeluar dan juga pengguna. Itu pertama. Kedua, kalau kita lihat sektor pertanian kita ni, banyak orang mengatakan bahawa dasar-dasar kerajaan ini tidak relevan sangat, tidak memberi satu kondusif yang persekatan kondusif kepada pembangunan sektor pertanian. Untuk menjawab persoalan tu nak kata tak betul juga. Sebab apa? Sektor pertanian negara kita ni sebenarnya terbagi pada dua. Satu adalah yang dipanggil tanaman industri, kelapa sawit contohnya. Komoditi yang begitu maju sekali sebenarnya. Sebab pendapatan ekspor kelapa sawit sendiri adalah lebih daripada 70 bilion secara puratanya. Of course berdasarkan pada harga dunia dalam 70 bilion. So kelapa sawit contohnya adalah begitu maju sekali. Tapi kita ada lagi satu sektor, nak kata tak maju tak boleh, tetapi belum standing dengan tanaman industri, komoditi, dari segi tanaman makanan, dari segi aquaculture, dari segi ternakan dan sebagainya. Jadi apa isunya ni dalam sebuah negara yang pertanian satu pihak maju tapi satu pihak belum maju lagi, belum standing maju. Jadi saya fikirkan apakah success factor ataupun faktor-faktor kejayaan komoditi ni? Kelapa sawit lah, kita ambil kelapa sawit contohnya kan. Jadi adakah kelapa sawit ni, model pengeluaran sawit ni kita boleh aplikasikan, kita boleh terima pakai kepada pengeluaran makanan. Tadi saya ada juga berbincang kat bilik dengan Cik Munir, dia ada buat kontrak farming dan sebagainya. Itulah mungkin salah satu cara. Jadi kalau kita lihat pengeluaran kelapa sawit ini, dia sebenarnya ada dua pemain kat situ. Pertama adalah perladangan ataupun kita panggil dulu estate, corporate yang diuruskan macam Semdabi dan sebagainya. Satu lagi adalah pengguna kecil. Sebenarnya mereka ni adalah dalam bahasa Inggerisnya minta izin coexist ataupun kewujudan bersama. Sebenarnya dia adalah menang-menang. Iaitu pengguna kecil tidak akan dapat menjual buahnya kalau tak ada kilang kat situ. Takkan pengguna kecil nak buat kilang mereka. Dan syarikat besar pun kadang-kadang dia ada excess capacity dan beli kelapa sawit daripada pengguna kecil. Jadi kalau kita boleh terapkan model pengeluaran kelapa sawit ini kepada satu pengeluaran makanan di mana kita ada satu nukleus yang besar dan juga kat situ ada pengguna dan kita satu dari situ akan menjaga kualitinya macam Cik Mun buatlah kontrak farming ada kualitinya, boleh pemasarannya dan sebagainya. Maka sudah sampai masanya lah kita maksudnya
pemasarannya, pengeluarannya adalah skala-skala besar, tetapi di situ jangan lupa pula pekebun kecil. Pekebun kecil ada di situ juga, tapi akan diterajui oleh syarikat yang besar. Adakah kita tidak terlewat untuk memajukan industri agro makanan untuk memastikan keterjaminan makanan dan isu sekuriti makanan, Cik Munir? Pengalaman Gerasi Chili, model Gerasi Chili dan juga mengapa memilih Chili? Kalau kita lihat sekarang dengan isu ayamnya, dengan isu telur ayam dan sebagainya, tetapi Gerasi Chili masih belum mencukupi untuk pasaran ataupun keperluan tempatan kita. Ya. Terima kasih Encik Nazri. Ya, betul apa yang Prof cakap tadi, di mana bila kita melihat kepada ekosistem pertanian ni, ianya perlu kepada kita panggil commercialization, skala besar, economy of scale orang selalu cerita. Dan kita cerita economy of scale ni dah lama dah sebenarnya, kan. Jadi pekebun-pekebun kecil ni kita perlu tukar cara mereka ni sebagaimana komoditi lebih besar. Barulah kita boleh kita panggil gerakan dari segi mengawal harga, dari segi harga pembelian baja, pembelian input akan menjadi lebih terjamin, lebih murah. Ini kalau kita ingin memajukan yang kecil-kecil ni, tak ada cara lain hanya dengan kluster saja. Seperti yang dibuat oleh Gerasi Chili, dan Gerasi Chili telah pun membuat banyak contract farming di skala besar. Walaupun kita kata contract farming, tapi sebenarnya dikawal, dijaga dan dipelopori oleh petani-petani kecil tadi. Jadi mereka berkelompok. Jadi itu lebih mampan dan lebih berdaya saing. Sebab bila kita membuat satu skala yang besar, kita boleh mendapat input lebih murah. Berbanding kalau kita buat seorang-seorang di rumah, seorang di sana, seorang di hujung sana, seorang di sini, logistik akan naik. Perlu bagi cerita pasal pasaran tadi. Mereka gagal di pasaran kerana mereka tidak mampu untuk kehilangan 1% daripada hasil. Berlainan dengan sektor yang besar, kalau kita buat ladang lebih besar, kita mampu untuk menggunakan satu jentera yang besar. Lorinya boleh kita sewa secara besar, jadi kos lebih murah. Jadi bila kita menggunakan Chili ni pula, kita tidak hanya fokus berladang, kita fokus pada downstream. Yang sangat penting di mana setiap tanaman-tanaman ni kena ada. Jadi orang selalu tanya, kenapa Encik Munir tanam cili? Bukan sebab saya suka makan cili sebenarnya. Sebab cili adalah satu komoditi yang saya nampak boleh pergi kepada downstream. Ini bisnes. Perlukan All about business. Perlukan downstream dan perlukan pada branding. Kalau kita lihat banyak orang membuat cili ni juga. Cili macam-macam jenis-jenis nama cilinya, tetapi saluran cili itu hanya terkenal di kampung tersebut, hanya terkenal di surau tersebut, sebab tidak ada branding. Kenapa tak ada branding? Sebab dia bukan satu skala yang besar. Jadi sebab itu kita mengarah kepada kita panggil ni secara komersial, secara besar dan secara kluster. Jadi itulah sebabnya Gerasi ini diwujudkan sebenarnya lebih kepada contract farming dalam bentuk kluster. Benda ni pun kita juga bawa kepada MPC, Malaysian Poultry Council, di mana mereka melihat benda ni sangat penting untuk dimajukan, terutamanya dalam Malaysia sekarang kita kekurangan makanan. Bukan setakat cili je, modern sama boleh kita gunakan untuk yang lain, contohnya halia. Kenapa orang tidak tanam pula timun? Sebab kita pernah jarang mendengar sos timun. Tak ada kan? Tapi kalau cili, ada serbuk cili, ada perfume cili. Gerasi Chili pun mengeluarkan juga perfume cili dan juga sos cili, dan banyak lagi sabun cili pun boleh dikeluarkan. Pengalaman Gerasi untuk mendapatkan kawasan yang sesuai dengan penggunaan teknologi dan bagaimana dari sudut consultation dengan pemilik-pemilik tanah? Bagi pengalaman kita, pengguna tanah sebenarnya tidak lagi menjadi satu faktor yang besar sebenarnya. Masalah yang besar sebabkan kita banyak tanah di Malaysia. Dan kita pun banyak mendapat juga tanah-tanah yang kita sebelum ni kita punya masalah sebab kita tak tahu. Tapi selepas beberapa siri study yang kita buat dan kita dapat mendapat tanah daripada contohnya Felda, daripada FGV banyak tanah. Jadi banyak peluang sebenarnya. Banyak lagi pejabat daerah pun ada juga tanah. Cuma kita kena kreatif enough untuk mendapatkan tanah tersebut dan menggunakan. Dan tak semestinya tanah tu perlu subur. Contohnya dalam Gerasi kita menggunakan teknologi fertigasi, kita gunakan kokopit. Jadi tanah tu kalau ditanam di atas bumbung pun boleh. Atas bumbung pun boleh, di atas jalan raya pun boleh sebab kita tak menggunakan tanah. Jadi banyak contohnya hidroponik pun orang bercerita sekarang ni, aeroponik orang cerita sekarang ni kan. Jadi segala tu semuanya bukan menjadi masalah untuk kita ingin mengeluarkan makanan sebenarnya. Ianya lebih kepada model bisnes yang tersusun. Teknologi know-how rasa kita dah banyak dah daripada Universiti UPM sendiri, banyak teknologi kita dah pakai dan material yang kita dah ada pun di Malaysia. Kalau dulu kita cerita kalau IoT ni daripada Australia, daripada Finland dan macam-macam. Sekarang ni tak perlu dah. Kalau tengok kepada pelajar-pelajar kita di universiti, saya pernah tengok di universiti, saya pergi tengok senior projek mereka.
pandai-pandai belaka. Desain mereka sangat menarik dan boleh digunakan di dalam peladangan yang kita panggil ni modern farming lah. Jadi tak ada isu lagi bagi saya kalau tak ada tanah. Bahkan setiap bulan, setiap minggu sekarang ni Garasi Cili mendapat tawaran tanah. Jadi tidak ada masalah. Ini satu sumber yang real di lapangan, dan nampaknya pengusaha yang betul-betul tiada ada masalah, dan penggunaan teknologi ini banyak membantu, dan tak ada lagi isu tanah subur, tanah tak subur kerana menggunakan teknologi dan juga fertigasi. Syarizal, di Kundasang, dan kita tahu beberapa daerah di negeri Sabah termasuk Ranau merupakan kawasan yang begitu produktivitinya tinggi untuk pengeluaran makanan, terutamanya sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi apa yang Syarizal rasa yang sudah pun dilakukan baik, tetapi perlu ada penambahbaikan, tetapi mungkin dari sudut polisi dan juga dasar sekuriti makanan kita, kalau jelas betul pengusaha, operator, pengusaha kontrak farming dan sebagainya akan fly lebih tinggi jika itu dapat dilakukan. Syarizal. Sebenarnya DNH Plantation itself pun memang bernafas atas kontrak farming. Sebab kita ada ruang pasaran yang besar, jadi kita pun banyak empower small farmers untuk ikut kita punya standard dan kita tolong pasarkan produk-produk mereka. Jadi cara itu sebenarnya seperti yang diutarakan oleh Prof tadi adalah cara yang baik. Mana-mana major corporation harus ada kolaborasi yang bagus dengan pengusaha pekebun-pekebun kecil. Tapi itulah mekanismenya itu harus menang-menang. Maksudnya menang kepada pekebun kecil, menang juga kepada major corporation. Dan kalau saya ingin tambah, sebenarnya salah satu cara juga adalah cara macam dari segi koperasi. Kita sebenarnya tidak pakai dengan optimum kekuatan koperasi. Sebenarnya kalau pekebun ingin empower koperasi itu sebenarnya boleh pergi jauh, macam company macam Dutch Lady bermula daripada koperasi petani-petani di Belanda. So sebenarnya banyak yang kita boleh explore untuk perkasakan kita punya pengeluaran makanan di Malaysia. Tapi kalau kita bercakap pasal polisi, Zul, polisi ni kita kena data driven. Kita kena berdasarkan data. Kita tidak boleh buat polisi yang orang bilang tidak merasai denyut nadi petani di grassroots, di akar umbi. Jadi pembinaan polisi itu harus data driven, dan kita dapati negeri Sabah dan juga Malaysia actually potensinya besar untuk kita usahakan dan kembangkan agromakanan. Seperti contoh, kalau di masa akan datang kita boleh kongsi macam data-data itu kita kumpulkan dalam sistem dashboard. Kita boleh tahu di daerah Ranau ni berapa farmersnya, berapa pengeluarannya, berapa hasil yang akan dikeluarkan, berapa keluasan kesuburan tanah. So daripada dashboard yang kita buat tu, sebenarnya kalau kerajaan ingin berkolaborasi dengan AgriData, kita boleh bina satu polisi yang lebih orang bilang lebih efektif kepada akar umbi dan juga untuk Malaysia menjadi negara pengekspor produk-produk makanan di masa depan. Tapi polisi itu kena bermula dengan memahami data-data di lapangan. Kalau polisi itu dibuat orang bilang melepaskan batuk di tangga macam seperti sebelum ini, jadi dia susah untuk kita kembangkan kita punya industri makanan negara. Jadi itu sedikit banyak bagi saya. That's why bagi saya kalau kita menyentuh polisi harus bermula dengan memahami data. Dan kita ada data tu. Cuma macam mana kita mau collaborate dengan government, dengan agency, dengan private sector, itu yang kita kena faham. Sebab kita ada kekuatan tu agensi kita, Zul. Tapi kebanyakan agensi kita seperti Mardi, seperti Fama, seperti apalagi Jabatan Pertanian, kita bergerak secara silo. Kita macam tidak ada integrate. Sinergi. Sinergi betul. Itu sinergi itu penting untuk kita
saling kolaborasi di antara interagency punya kerjasama supaya kita boleh menggunakan kekuatan agensi masing-masing untuk memperkasakan kita punya industri makanan negara. Menarik. Mungkin Prof nak tambah, bagaimana kita nak empower small farmers dan juga pekebun kecil, kerana inilah backbone pertanian kita daripada dulu sampai sekarang. Nak tanda mereka lah yang menghasilkan ayam, mereka menghasilkan telur ayam, mereka menghasilkan sayur-sayuran termasuk cili dan sebagainya. Tetapi dengan cara yang silo ni yang kita Syahrizal katakan tadi, memang itu yang saya lihat di lapangan. Apabila isu pemasaran itu hanya pada farmer saja. Tapi bila musim yang mungkin production tu terlampau tinggi, farmer pun tak boleh buat apa-apa. Mereka ambil daripada petani pun dengan harga yang begitu murah dan petani mengharapkan harga yang mahal, sedangkan farmer tidak mampu kerana mereka menjadi pembekal, menjadi contract farming. Jadi bagaimana backbone agro makanan kita ini perlu diperkasakan dengan segera, Prof? Ini satu persoalan yang begitu tepat sekali ya. Sebab kalau kita lihat kenaikan kos hidup ni, of course partly adalah kerana kenaikan harga makanan ya. Kalau kita tengok sebelum jawab soalan ni, inflasi kita 4%, tapi inflasi makanan adalah 7.1%. Dan bagi golongan yang rendah ni, pendapatan rendah, inflasi ayam sebenarnya dilihat adalah 16%. Okey. Jadi banyak orang mengatakan kenaikan dari segi inflasi makanan sebenarnya adalah kerana kos pengeluaran. Itu memang itu tidak dinafikan ya. Kerana contohnya harga ayam naik kerana kos jagung naik harga dedak naik, harga jagung naik dan sebagainya. Itu memang tidak dinafikan. Tetapi satu perkara yang kita perlu lihat juga selain daripada kos pengeluaran adalah saluran pemasaran tu. Saluran pemasaran ni ya. Jadi terutamanya adalah apa yang kita panggil adalah struktur pasaran ya, struktur pasaran. Jadi dalam struktur pasaran ni, contohnya lah, ini contoh yang berlaku kan, telur contohnya. Walaupun telur tu kita makan hari-hari, tapi kadang tak ada telur. Itu ada tak cukup. Ada tapi macam tak ada. Jadi itu ada sebabkan harga struktur pasaran. Dalam struktur pasaran ni sebenarnya kita perlu melihat dia punya data dengan nisbah kepekatan. Nisbah kepekatan ni adalah untuk melihat katakan CR4, cost center ratio 4 for big firm, Muhyiddin, berapa peratus dia share pasaran mereka. Untuk contohnya untuk ayam dan juga telur ya. CR4 maksudnya for big firm dia punya share pasaran dia adalah lebih daripada 60%. Nah, jadi ini bukan perkara yang tak baik, tapi apabila share pasaran untuk big four firm ni, firma besar ni, dia punya share pasaran dia lebih 60%, maka dia ada kita panggil market power. Jadi dia dia boleh kontrol dari segi bekalan ayam, dari segi harga dan sebagainya. Itu kita perlu lihat betul-betul ya. Maksudnya bukan kenaikan harga makanan bukan hanya daripada kos pengeluaran, tetapi partly adalah saluran pemasaran yang struktur, maksudnya struktur kos pasaran, market structure lah, struktur pasaran. Jadi kita perlu lihat. Jadi untuk menangani ini ada dua yang saya fikirkan yang kita perlu buat. Pertama adalah kita tak pernah buat, kita dah banyak memperkatakan, iaitu pengurusan risiko pasaran. Maksudnya kita kena tahu, contohnya lah minggu depan adalah Raya Cina. Kita perlu tahu berapakah harga cili contohnya, berapa akan harga ayam berapa, permintaan ayam berapa, pembekalan ayam berapa, daging dan berapa. Ini of course dalam minggu depan. Kita mesti ada data untuk 6 bulan akan datang, berapa harga, berapa bekalan, berapa permintaan. Jadi sesiapa pun, mungkin menteri pun boleh lihat, usahawan pun boleh lihat, kita sebagai pengguna melihat, kita key in aja. Ya, macam dashboard. Macam dashboard. Syah katakan tadi. Dashboard, kita perlu tahu berapakah ramalan harga dan sebagainya. Ini adalah penting untuk mengurangkan lambakan dan sebagainya. Itu memang telah banyak diperkatakan tetapi belum dibuat. Saya sudah sampai masanya. Nombor dua, of course kita ni generasi muda sekarang ni kalau beli makanan pun dengan Grab, Shopee dan sebagainya. Online. Jadi sudah sampai masanya kita, sebab Farma dia ada membangunkan agrobazar ya. Jadi sudah sampai masanya kita perlu memperkasakan agrobazar tu ya. Jadi maksudnya kita dengan itu kita dapat mengurangkan lapisan orang tengah. Orang tengah ni penting. Orang tengah ni penting. Tapi yang tak pentingnya adalah kalau orang tengah itu
tidak menambah nilai produk tu. Dia tukar tangan je dari A ke B, B ke C tanpa pertambahan nilai barangan tu. Jadi kalaulah orang tengah tu menambah nilai barangan tu daripada cili ke cili sos, itu banyak tambah nilai. Itu bagus. Tapi kalau cili ke A masih cili yang sama, itu yang kita boleh kurangkan. Itu cara kurangannya adalah dengan pendigitalan, maksudnya platform digital agrobazar. Itu adalah penting. Jadi pertama tadi adalah dari segi maksudnya dari segi ramalan harga dan sebagainya, dan satu adalah dari segi maksudnya dari segi pendigitalan pemasaran. Kalau kita dapat establish itu, maka pengeluar pun dia boleh tahu siapa pengguna, boleh hantar dan sebagainya. So itu secara tak langsung boleh empower dia pengeluar, petani-petani dan pengguna kecil. Satu perkara lagi yang saya nak katakan tentang empowerment of petani ini adalah dari segi usahawan. Cik Munir pun banyak dia mengusahawan. Saya daripada universiti. Kalau dululah saya ingat pada tahun 80-an, 90-an, saya sudah lama di universiti, kalau kita buat program baru tu, program baru, hasil graduan ni akan bekerja di sektor awam dan swasta, lulus. Tapi sekarang kena tambah, iaitu hasilnya adalah untuk mengeluarkan usahawan tani. Selain daripada makan gaji awam dan swasta. Tapi bagaimana? Jadi kita sudah sampai masanya kita ubahkan struktur kurikulum kita. Dan kalau dulu kita panggil 2U2I. Pelajar 2 tahun di universiti, 2 tahun di gerasi contohnya, ya. Jadi bila dia keluar dia bolehlah bekerja terus. Tapi sudah sampai masanya kita ada 2U2U ni. 2 tahun di universiti, 2 tahun usahawan. Jadi kita tambahkan 2 tahun belajar teori dan 2 tahun lagi menjadi usahawan. Sudah tentu nanti Cik Nazri akan tanya, Tuan Haji Nazri akan tanya, kamu ni profesor mana boleh jadi usahawan? Tapi boleh bekerja dengan pihak-pihak macam yang telah berjaya seperti Gerasi dan sebagainya, dengan pihak universiti, bagaimana kita sama-sama mengeluarkan graduan bukan untuk makan gaji, tapi graduan untuk jadi usahawan. Jadi 2 tahun belajar universiti, 2 tahun kita pergi ke Gerasi, ke mana-mana. Cik Munir, tak boleh kita shortcut ni, cara yang lebih pantas. Kerana dah lama dah kita bercerita benda ni, usahawan agro, usahawan tani seperti Syah dan juga rakan-rakan di Kundasang, tetapi nampak agak perlahan. Mungkin realitinya saya tak tahu statistik terkini bagaimana graduan kita berada di lapangan menjadi usahawan tani dan sebagainya. Kalau di China saya ambil perbandingan, mereka ingin mentransformkan industri agro makanan ini. Mereka berkolaborasi dengan giant tech, Alibaba, Tencent dan sebagainya, dan mereka tahu mereka ada pelanggan yang besar dalam digital aplikasi mereka, ratusan juta populasi Cina, dan mereka empower petani-petani yang buta digital ini dengan aplikasi yang paling mudah. Anda perlu ada handphone, ada tab kat rumah, ambil apps ini, download, dan anda nak pasarkan melalui Alibaba, dan anda boleh sell jualan cili itu seluruh negeri China ataupun ke luar negara. Dan itu yang dilakukan dengan begitu pantas, dan industri agro makanan Cina, mereka tidak boleh menunggu lama kerana mereka populasi berbilion. Mereka terpaksa reach out dengan negara-negara lain dan sebagainya. Adakah kita sudah berada di landasan itu realitinya, Cik Munir? Realitinya sebenarnya benda tu dah ada di pasaran. Kalau tengok pada apps yang dibuat di luar sana. Kebetulan saya pun sebelum ni 20 tahun dalam membina alaman web. Sistem development memang bidang saya dulu lah. Ya. Tapi kalau tengok kepada macam Prof cakap tadi, pembentukan usahawan tu menggunakan teknologi baru ni, sebenarnya tak perlu tunggu masa lama. Tak perlu sebab pelajar-pelajar ni bila dia di universiti, dia telah pun belajar adab berkomunikasi bagaimana. Dia bukan lagi style di mana zaman dulu kita, zaman bapa dia dah kita tahu bagaimana secara baik bercakap dengan orang, komunikasinya dah ada, pengurusan perniagaannya pun dia dah tahu. Cuma kita kena dia bila dia keluar dari universiti ni, kita dedahkan dia kepada jangan do not reinvent the wheel. Maknanya orang dah design dah software ni, jangan buat lagi, guna pakai. Ya, kalau tidak dia nak lalu semuanya, contohnya nak guna lagi baja ini baja terbaik, pakai baja terbaik tu. Tak perlu lagi saya nak buat baja sendiri. Jadi kita selalu ingin mencipta orang yang dah ada cipta dah. Jadi kalau kita nak bergerak cepat ke depan macam di China, mereka tidak design 2-3 Alibaba. Itulah Alibaba, itulah mereka gunakan. Mana yang terbaik akan diambil. Jadi sama juga usahawan di Gerasi ni, saya selalu terang untuk mereka, kita jangan reinvent the wheel. Di mana platform dah ada, Gerasi dah ada kekuatan di sana, kita guna pakai. Yang ini dah ada kekuatan drone dekat situ, kita pakai yang tu. Tak perlu kita juga nak champion
membuat satu sensor tu dah Tapi ada. model yang saya mungkin Syah mungkin boleh komen lepas ini. Mungkin model Syah juga boleh kita kongsikan. Cik Munir menggunakan model di mana memperkasakan sistem yang sedia ada dan tidak perlu nak compete each other. Kalau kita tahu pasal cili, kita tahu memang sudah ada kartelnya, sudah ada wholesaler yang akan mengambil cili kita dan Grasi Cili akan supply dan pekebun-pekebun kecil ini hanya menentukan okey berapa tan boleh supply untuk bulan ini. Untuk Raya Cina mungkin ada tambahan 10 tan. Bulan puasa akan jadi 15 tan. Mungkin Aidilfitri akan menjadi 20 tan. Dan itu yang ditentukan oleh Grasi. Tetapi pasaran tidak perlu difikirkan, dah ada dah orang nak ambil cili. Dia sebenarnya pasaran ni pengalaman saya selama 26 tahun dah dalam melihat kepada pasaran duduk di pasar malam pun pernah. Duduk di melihat bagaimana ekosistem yang dah dipelopori selama berpuluh tahun dah. Jadi bila kita lihat yang kat situ, kita tidak akan kita panggil ni, bila kita berniaga tu kita tidak membunuh orang lain. Sebaliknya kita bekerjasama. Di mana pasaran yang kuat di situ, sebagai contohnya, di manakah pasaran yang kuat di Pahang, kita akan tengok pasaran dekat situ. Bukan kita pergi ke sana dan menutup pasaran. Satu lagi. Jadi kita tak create satu lagi. Kalau tidak, pasaran di mall ni sudah cantik, ekosistem dah cantik, dia ada pembeli dia, pemborong dia, dan kita membawa satu benda yang baru, contohnya cili, kita bawa ke situ. Jadi kalau kita bawa ke cili, adakah kita nak memusnahkan pemborong cili tersebut? Kita tidak mau. Jadi apa kita buat? Kita kena komplimen. Kita tanya berapa tan yang kurang. Dia kata 7 tan kurang. Kita bagi 7 tan. Kita masuk ke situ. Jangan kita ke sana, mereka dah supply 10 tan, kita pun nak ke sana sampai 20 tan dengan harga murah. Jadi ia yang akan menjadi satu kita panggil ni ekosistem yang tidak akan berjaya sebab kita nak compete. Kita panggil ni pasaran yang dah ada. Jadi itu satu caranya lah yang kita buat. Dan kalau menggunakan sistem tersebut tadi itu, kita boleh nampak dah macam yang Prof cakap tadi, kita perlu dah tahu dah 6 bulan nanti berapa pasarannya. Sebab itu bila kita tahu pasaran ni akan turun naik. Grasi Cili kita ambil pendah di mana harganya konsisten. Sebab kita tahu. Jadi bila kita tahu harga di mana dia akan rendah dan tinggi, kita sentiasa bertanam. Kita sentiasa tanam sebab kita nakkan supply tu sentiasa ada. Keterjaminan makanan tu ada. Kita boleh tanam bila harga tinggi. Selalunya petani ni bila harga dia tinggi dia menanam. Bila harga rendah dia tidak menanam. Jadi itu dah pentingnya ekosistem atau berdata-data tersebut. Okey, Syah nak tambah tentang itu, penggunaan big data, penggunaan blockchain, penggunaan tracking system dan juga dashboard tadi. Tapi realiti di lapangan yang Syah lalui bersama pekebun kecil di Kundasang itu dan juga pengalaman rakan-rakan dalam industri yang sama, livestock dan sebagainya, dan pengalaman Cik Munir tadi, nampaknya kita tidak boleh menunggu lebih lama tentang bagaimana adaptasi pendigitalan dalam bidang agromakanan ni, Syah. Ya, betul. Saya setuju dengan Zul. Kita tidak boleh tunggu lama. Kita kena pantas, kita kena ubah kita. Even kalau seperti yang Prof cakap tadi, 2 tahun teori, 2 tahun jadi businessman, semuanya. Bagi saya 4 tahun itu terlalu lama. Prof, kena ubah lagi ke silabus tu. Lama tu bagi Syah tu. Okey, silakan Syah. Teruskan. Jadi itulah. Jadi bagi saya, Prof, kena shorten the time, kita kena bergerak. Kalau boleh berlari, kita berlari. Kalau boleh kita melompat, kita melompat. Jangan lagi kita ikut style lama 4 tahun. Sebab orang bilang TVET, technical, semua dalam bidang agriculture atau dalam bidang perniagaan harus berubah. Kita tidak boleh ambil lagi masa yang terlalu panjang untuk membangun modal insan kita. So, jadi pada pandangan saya, bila saya tengok, sebab saya pun banyak budak-budak intern yang masuk ke dalam kita orang punya beberapa company yang saya terajui. Dan saya merasakan terlalu lama kos tu mereka ambil. Jadi kita tidak dapat mengejar negara-negara seperti Indonesia yang bergerak pantas sekarang. Jadi kita kalau boleh shorten the cost, Prof, supaya kita boleh maju ke depan. Dan saya suka apa yang Prof cakap tadi, Zul, tentang menambah nilai. Menambah nilai, maksudnya downstreaming ataupun dan sebagainya. Sebab benda-benda seperti ini, dia akan triple the economy.
Dan kita punya bidang agro makanan yang dulunya kita fikirkan hanya untuk mencukupkan makanan rakyat, boleh menjadi satu bidang yang boleh jadi ekspor terbesar di suatu masa nanti. That's why menambah nilai dan downstream seperti yang Prof cakap itu bagi saya sangat sangat penting untuk dibuat. Dan kita tidak boleh menunggu lama. Dan kita kena ingat yang di Malaysia atau di Asia Tenggara ini 80% kita punya makanan dihasilkan oleh pekebun-pekebun kecil. Jadi pemerkasaan pekebun-pekebun kecil ni yang kita kena cari dia punya mekanisme yang betul untuk memperkasakan mereka. Kita sudah cakap pasal kolaborasi dengan major corporation. Kita sudah cakap sistem koperasi dan sebagainya. Tapi itulah kita kena betul-betul cepat untuk buat benda ni supaya kita boleh hasilkan volume. Dengan adanya volume supply, baru kita boleh orang bilang ada kuasa untuk ekspor dan ada kuasa untuk memberikan harga yang murah kepada kita punya rakyat. Jadi bagi saya kita tidak boleh tunggu lama sebab sekarang ni kalau kita tengok pun selama 2 tahun kita buat mapping di AgriData kepada petani-petani di Sabah. Kita menyedari yang petani-petani ini macam Prof cakap tadi 2 tahun bisnes, 2 tahun kebanyakan kita punya petani, mereka tahu menanam, tapi mereka tidak memahami macam mana bisnes berfungsi atau macam mana kapitalis bekerja. Jadi bila tidak tahu benda-benda begitu, mereka menanam tanpa memikirkan pasal cost per unit dan sebagainya. So benda-benda begini kita kena perkasakan kita punya petani-petani kecil. Kita kena fahamkan mereka pasal pengurusan keuangan juga. Mengira cost per unit, berapa untung rugi dalam menanam. Macam Encik Munir cakap, kesinambungan dalam tanaman, dalam supply, dalam bekalan. Jadi benda-benda begini yang planning, yang petani kena diajarkan ilmunya. Jadi begitu juga dengan orang bilang para kita punya graduan. Kalau kita mengambil masa yang terlalu lama 4 tahun, kita tidak mengejar negara-negara lain yang bergerak pantas. Yang sudah itulah macam saya cakap tadi, kita kena melompat, bukan lagi berjalan. Jadi itulah yang kami sedar, kita sebenarnya ada data di tangan. Boleh approach AgriData anytime kalau nak buat policy. It's just that mau atau tidak dan betul-betul kita ada political will untuk buat polisi-polisi yang mungkin tidak popular tapi yang memberi kesan yang baik untuk 2-3 tahun akan datang kepada negara kita. Kalau saya suka untuk quote daripada Menteri Indonesia, salah seorang dia, Encik Lutfi, dia ada sebut pasal downstreaming triple dia ekonomi. Dan mereka berani untuk buat keputusan-keputusan yang tidak popular semata-mata untuk memperkasakan ekonomi Indonesia. So, kenapa tidak kita juga melakukan benda yang sama dengan memperkasakan bidang-bidang agro makanan supaya in the future bukan saja kita menjamin makanan untuk negara kita tapi juga boleh ekspor keluar. Sebab di lapangan apa yang kami di AgriData pernah jumpa seorang penternak udang yang boleh pump in air laut masuk ke dalam kolam dia dan pelihara udang dan boleh keluar betantan tanpa perlu orang bilang pergi memukat, memancing atau ke laut. So bagi saya kan kita ada actually orang-orang petani yang berbakat di hujung pedalaman Tanjung Labian contohnya, tapi kita tidak explore benda-benda itu dan kita mungkin di pihak kerajaan pun ada yang tidak sedar, ada budak yang buat hidroponik di tengah-tengah Kundasang, buat paket, benda-benda begitu yang kita perlu explore, jumpa mereka dan mungkin kembangkan apa yang mereka tahu dan kongsikan di orang bilang kawasan-kawasan lain di Malaysia. Macam tadi Encik Munir ada sebut juga pasal fertigasi, tapi pada pandangan saya secara jujur kalau kita mau berterusan pakai fertigasi ini kita kebergantungan kepada sabut kelapa. Dan negara kita bukan penghasil kelapa yang terbesar. Kita terpaksa ekspor sabut kelapa daripada Indonesia ataupun daripada India, daripada Philippines. So bagi saya itu kebergantungan lagi kepada ekspor kelapa.
Sebab sabut kelapa menjadi medium pada fertigasi. Kenapa kita tidak buat seperti yang kami buat, Dutch bucket begitu. Gunakan teknik Dutch bucket. So kenapa? Kita ada bakat-bakat tu. Kita cuma perlu kembangkan. Dan macam Zul cakap tadi, kolaborasi industri dan universiti itu, para academician dan juga industri harus ada sinerginya. Jangan buat silo. Maksudnya para academician buat something yang tidak relevan di industri, dan industri pula tidak tahu yang academician banyak yang punya teori-teori yang bagus-bagus. Jadi kenapa tidak kita sebenarnya macam Zul cakap tadi, kolaborasi di antara institusi pengajian tinggi dan industri itu harus lebih, orang bilang, lebih akrab lah, orang bilang lebih akrab. Di mana orang kata pun pendekatan yang terbaik dengan pendekatan kolaborasi yang kita bincang sejak awal tadi untuk memastikan kita dapat SSR ini lebih awal, dan akhirnya apa juga berlaku di dunia di luar sana, kita masih mampu menyediakan makanan yang affordable kepada rakyat kita. Prof. Terima kasih. Tapi sebelum saya menjawab persoalan ni, saya nak ambil sedikit, saya nak perjelaskan tentang yang 4 tahun lambat tadi tu. Macam ni. Sebenarnya apa yang berlaku sekarang, of course petani-petani yang ada sekarang ni, kita nak latih dia jadi usahawan dan sebagainya, mungkin dia akan exit pada satu masa. Sudah sampai masanya petani-petani atau perusahawan kita adalah terdiri daripada graduan. Orang muda. Apa yang berlaku sekarang ni, mereka dah graduate, lepas tu kita masuk ke Cik Munir, syarikat Cik Munir, dan di incubate lagi selama ada yang 1 tahun 6 bulan dan sebagainya. Itu lama sebenarnya. Apa yang saya fikirkan adalah mempercepatkan kalau perlu, iaitu mereka jadi usahawan semasa jadi dalam universiti. Itu terbaik. Itu yang saya katakan tadi. Maksudnya dalam 4 tahun dia belajar teori 2 tahun, dan 2 tahun tu adalah secara usahawan, dan apabila habis 4 tahun dia dah jadi usahawan. Ada syarikat. Apa yang berlaku sekarang ni, dapat ijazah, tambah 6 bulan, tambah setahun, barulah menjadi usahawan. Itu yang saya rasa dipendekkan tu. Tak apalah, mungkin itu perlu dieksplor further. Menjawab persoalan daripada Tuan Haji Nazri tadi, saya rasa adalah satu perkara yang penting sekali. Pertama adalah isu tanah ni. Walaupun Cik Munir kata tanah tidak begitu runcing, tapi secara agregatnya kita tahu bahawa tanah untuk kelapa sawit 5 juta hektar. Tanah untuk tanaman makanan, aquaculture dan ternakan 800,000 hektar. Tak sampai 1 juta pun. Itu pun telah menguncup dari setahun ke setahun, tahun ke setahun dan sebagainya. Ya. Jadi kita perlu bagaimana kita secara agregatnya lah untuk mengekalkan tanah ni. Walaupun tanah mungkin ada, tapi make sure dia kekal kat situ. Sebab dia ada persaingan dengan, bukan hanya dengan tanaman industri sawit, tapi persaingan dengan sektor ekonomi lain. Pertama, tanah ni adalah pentadbiran negeri. Ya. Jadi saya buat kajian tentang yang dipanggil perkhidmatan ekosistem tanah. Ya. Contohnya lah, kalau tanaman padi di Mada, di Kedah tu, bukan untuk orang Kedah saja, tetapi adalah untuk negara-negara lain. Ya. Remember, kita hari-hari kita perlu makan nasi, dan kita keluarkan sendiri dalam lingkungan 67% macam tu. Ya. Jadi bagaimana kita untuk make sure negeri Kedah itu contohnya mengekalkan tanah di Mada tu untuk pengeluaran padi. Sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Sebab kos melepas kerajaan negeri itu besar. Betul. Kalau dia tukar tanah tu kepada industri, habis. Jadi dia satu lagi pendapatan kerajaan negeri lebih banyak. Tinggi. Lebih tinggi. Jadi bagaimana dia nak mengekalkan? Jadi saya buat kajian, 1 hektar tanah di Mada tu harga pasaran dalam 300,000. Itu berdasarkan RM300,000 berdasarkan pada survey kita lah. Tetapi nilai ekosistem dia, sebab tanah untuk kurang padi bukan padi saja, tetapi dia juga menjaga ekosistem, menjaga mikrob, menjaga alam sekitar. Selain daripada tu, kita kalau pergi landscape-nya cantik. Itu kita perlu nilaikan. Ya. Jadi nilai dia adalah lebih daripada RM400,000 1 hektar. Jadi itu pada saya adalah satu asas bagaimana kalau kita buat dalam bahasa Inggerisnya, minta izin, adalah fiscal transfer payment atau bayaran fiskal kepada negeri Kedah. Kedah. Federal lah. Secara fiskal. Jadi itu nilainya. Kalau 1 hektar kekalkan, nilai ni sebenarnya RM400,000, tapi taklah mesti mungkin 10% untuk RM400,000 tu kita gunakan. Itu adalah kalau kita perlu buat macam tu. Kalau tidak, satu hari nanti. Sekarang kita dah buat belum?
Belum lagi. Oh, belum. Tapi dalam perhutanan dah ada. Perhutanan untuk setiap negeri, untuk menggunakan perhutanan, kerajaan negeri ada transfer payment tu, dapat bayaran tu sebenarnya. Tapi untuk pertanian belum ada lagi. Ini yang saya rasa satu perkara Perlu yang segerakan tu. perlu diusahakan Ya. supaya tanah tu Esok dikekalkan. kerajaan negeri tak ada hasil, jual tanah Jual rendah tanah pula. atau convert kepada yang lain. sudah. Perlu. Yang kedua, ini kita banyak perkatakan ni, iaitu insurans pertanian, crop cantik insurance. ni, ya. Kita tahu bahawa keadaan cuaca, banjir dan sebagainya, bencana, kita dah berkatakan tentang El insurans Nino, La Nina dan sebenarnya. sebagainya, tapi sampai sekarang belum. Saya rasa sudah sampai masanya mengurangkan risiko tanaman cili, Petani, risiko dan sebagainya, kita kurangkan dengan adanya insurans pertanian. Kita ada insurans kesihatan, insurans kereta, insurans pertanian belum ada. Insurans makanan belum ada. Itu jadi petani-petani pun perlu mengurangkan risikonya. Jadi kalaulah maksudnya kita at least korang dapat membuat dua perkara ni, selain daripada saya katakan tadi adalah macam mana kita mencontohi model pengurangan kelapa sawit. Jadi mungkin kita akan dapat mengekalkan ataupun orang kata menaikkan dari segi kadar sara diri yang sekarang kita tahu bahawa kebergantungan kepada import tu begitu tinggi. Ya, pengalaman Grasi dari aspek untuk meningkatkan SSR Chili kalau boleh bagi contoh, dan mungkin boleh dijadikan model untuk barang-barangan pertanian dan juga makanan yang lain, Cik Munir. Ya, cara kita meningkatkannya ada banyak cara lah, tapi mesti melibatkan kita panggil usahawan-usahawan graduan lah. Itu cara yang kita buat sekarang ni. Jadi saya melihat graduan saja yang mampu, bukan saja mampu lah, bagi saya graduan yang kita panggil yang berani, yang berani, dan keberanian tu kena heret lah. Maknanya kita tak boleh biarkan mereka. Kena pimpin juga. Kena pimpin. Kalau mereka jatuh, bangunkan lagi. Kalau dia jatuh lagi, bangunkan lagi dan bantu mereka setakat yang kita mampu. Macam yang di Grasi buat, apa kita buat, kita akan bantu usahawan ni. Kita faham mereka takkan boleh pergi ke bank. Bank pun is a risk business. Jadi mereka pun akan melihat kalau baru keluar universiti macam mana nak meminjam kan. Jadi apa yang Grasi buat, kita halakan dulu, kita buka jalan untuk mereka bergerak dari segi sedikit financingnya, kita buat in-house dan kita buat secara bagaimana kita nak mewujudkan daya saing dia, program planning dan sebagainya, kita wujudkan kat situ. Jadi bila mereka ni ada, apa kita buat untuk memperbesarkan skill up kita ni, mereka lantik mereka untuk mengusahakan ladang kontrak yang lebih besar. Bila contohnya dia graduan, dia mampu untuk membuat 5 hektar, 10 hektar, dia mampu buat. Kenapa? Sebab dia ada dibimbing dan kita terapkan je, kita ajar dia bagaimana dia kena bekerjasama dengan bank, agrobank contohnya kan banyak membantu. Jadi kita selalu utarakan di mana mereka kena tahu bagaimana berkomunikasi dengan banker. Kadang-kadang usahawan kita ni bila dia jumpa orang bank, dia takut sebab dia takut bercerita mengenai balance sheet, profit and loss, dia takut. Jadi kita ajar bahawa di mana kita perlu tahu kena jadi usahawan kena faham bagaimana kita berjumpa dengan accountant, kena berani. Jadi benda macam tu yang cara kita gerakkan pemegang-pemegang ni, kita panggil usahawan ni. Jadi mereka ni akan menggerak. Kalau Grasi sahaja tak cukup. Sebab itu kita bermula dengan cili, kita panggil Grasi cili. Kemudian mungkin kita akan buat Grasi timun, Grasi halia, Grasi turmeric dan sebagainya. Jadi mungkin bukan kita, tapi mungkin ladang-ladang lain juga yang boleh menggunakan pakai ekosistem kita dah ada ni. Ekosistem yang ada ni pun kita pun diguna pakai juga dalam MPC. Malaysian Property Council pun ada juga kita punya data di mana kita boleh gunakan ni untuk komoditi lain, tak semestinya cili saja. Yang penting kat situ adalah untuk develop, kita panggil social enterprise. Ya, Cik Munir, selain daripada model yang dibangunkan oleh Grasi dan juga mungkin syarikat yang seperti mana Syah kongsikan tadi, tetapi tak semuanya kita boleh tanam, tak semuanya boleh kita ternak, tak semuanya mungkin kita boleh buat aquaculture. Mungkin ada benda yang tak sesuai ikut iklim, climate kita sana, Prof kan? Tetapi perancangannya itu, kalau negara seperti China dan India ataupun paling kecil rakan kita Singapura di selatan sana, mereka tak ada tanah. Tetapi mereka terpaksa reach out negara-negara producer yang besar untuk memastikan kelestarian, kemampanan, security keterjaminan makanan mereka. Jadi pengalaman dalam bidang pertanian dan juga agro makanan seperti cili ni, apa pandangan Cik Munir supaya kita lebih ke hadapan, forward planning kita? Baik. Supaya bila ada masalah seperti perang Ukraine, COVID, Rusia ni, habis kita tak, supply kita mahal, dolar kita jatuh dan sebagainya. Ya, apa yang kita buat sebenarnya adalah end game kita sebenarnya adalah ekspor. Bahkan sekarang pun kita plan untuk launching branding buat di UK, di luar negara. Sebab kalau kita tengok tanah yang kita ada ni, cantumkanlah Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung, tanah kita berbanding Australia, tenggelam kita. Betul. Jadi kalau di India lagi besar. Sebab itu mereka kalau keluarkan cili kering,
Mereka tak petik. Dia tolak sekali semua. Tapi kita terpaksa petik sebab kita sedikit. Jadi bagi saya, kalau kita nak menaikkan value crops kita kat Malaysia ni, sebab kita kecil, kita kena pergi kepada royal brand product. Maknanya produk yang Downstream, premium. Downstream yang premium. Sebab itu bila kita jual sos cili yang kami ni ingin jual ni, kita jual di Malaysia. Kita jual ke luar negara dengan US dollar. Baru kita boleh cili harga premium dengan negara yang kecil. Kalau kita bergantung kepada rakyat Malaysia, kita tak akan dapat mampu bersaing dengan negara lain sebab tanah mereka besar. Mereka boleh keluarkan cili yang cukup rendah sebab tanah, sebab kita panggil dia punya tanah dah rata dah. Tapi kita bergunung ganang lagi. Kan? Jadi banyak kelemahan kita, tapi kita boleh keluarkan skala yang kecil, contohnya Sabah. Kecil saja. Tapi kalau dia boleh menjual cili dengan harga $30 sekilo, bayangkan. dibeli daripada negara-negara lain, dia tak perlu jual dengan Sabah dah. Ekosistem tu akan lebih kuat. Itu future dia. Itulah sekuriti makanan juga, Bro kan. Ya, Syah. Itu saya rasa idaman rakan-rakan di Kundasang juga untuk menjadikan pertanian ini berdaya saing, mampu mengeluarkan produk yang premium, menggunakan teknologi dan juga segala fasiliti pertanian moden dan sebagainya. Jadi apa perancangan Syah dan juga rakan-rakan Sabah boleh jadi gedung makanan utama negara? Saya rasa Sabah punya potensi yang besar sebab Sabah ni kalau kita faham sebuah wilayah yang besar. Sabah, Sarawak, potensinya besar kalau kita sebut pasal tanah. Memang cuma dari segi infrastruktur itu yang menjadi cabaran utama lah. Sebab contohnya macam di Ranau sahaja pun akses jalan untuk ke kebun-kebun masih agak orang bilang daif lah. Dia punya akses jalan dan orang bilang capaian elektrisiti dan capaian internet, air bersih. Jadi kadang-kadang isu-isu infrastruktur asas ini juga mengekang untuk pembangunan agriculture yang lebih efisien di Kundasang. Tapi kita kita positif, kita harap ada perubahan di masa akan datang. Mungkin lebih banyak peruntukan untuk memperbaiki infra asas dan kami di Kundasang misalnya, walaupun kekurangan dari segi infra gitu, tapi kita tidak juga ketinggalan dalam orang bilang ikut adapt dengan teknologi baru macam vertigasi, Dutch bucket, hydroponics. Kalau perlu kita pakai solar panel untuk electricity, kita pakai. Kalau perlu kita pakai mini hydro, kita pakai. So saya rasa petani-petani di Kundasang terpaksa untuk jadi kreatif sebab kekangan infrastruktur asas. Dan saya rasa tidak seharusnya kami orang bilang jadikan itu excuse atau alasan untuk tidak produce. So saya rasa buat masa sekarang di Kundasang kita memang kalau di Borneo, Kundasang merupakan produser terbesar untuk tanaman-tanaman tanah tinggi. Kalau kita sebut pasal kubis, kita sebut pasal tomato, Kundasang memang terbesar. Tapi kita jangan lupa juga yang Sabah ini besar, Sarawak ini besar, ada banyak lagi potensi-potensi tanah yang perlu kita terokai. Dan pada saya amat tertariklah dengan kata-kata Prof tadi, yang Prof cakap, kita ada 5 juta hektar kelapa sawit. Tapi kenapa kita tidak integrate? Sebab saya melihat kejayaan sawit Kinabalu di Sabah integrate dengan pengusaha-pengusaha lembu. At the same time mereka dapat manfaat daripada orang bilang rumput di-maintain oleh lembu yang makan dia punya rumput. At the same time lembu itu jadi baja kepada tanaman sawit dan mereka juga memperkasakan pengusaha baru yang memelihara lembu. Mereka bagi sedikit kawasan kepada pengusaha-pengusaha lembu. Kalau kita sebut kita ada 5 juta hektar kelapa sawit di Malaysia ni, kenapa kita tidak integrate? Malahan di Tanjung Labian ada yang integrate dengan pemeliharaan rusa. Dan rusa tu satu ekor boleh mencecah sampai 8,000 harganya. Jadi kenapa kita tidak integrate farming? Kita boleh buat benda-benda yang kreatif. Kalau kita sedar kita punya tanah orang bilang limited.
So kalau contoh macam kita buat aquaponik, daripada aquaculture kita integrate dengan agriculture. So banyak actually cara-cara lain kalau kita bercakap untuk mempertingkatkan hasil. Cuma kita kena betul-betul explore cara-cara yang kreatif lah untuk kita meningkatkan hasil orang bilang. So jadi kalau bagi saya kan macam saya cakap tadi Zul, memang impian di Kundasang untuk adapt dengan teknologi, tapi kita di Kundasang juga kena realistik, kita kena sedar yang kita ada banyak masalah-masalah infra, tapi kita tidak nafikan yang itu boleh dilakukan. Dan kalau kita ambil Singapura, contohnya tadi kita ada orang bilang sebut pasal Singapura, mereka ada vision 30 by 30. Maksudnya by 2030 mereka ingin menghasilkan 30% penghasilan makanan di negara mereka sendiri. Jadi kita pun kena ada visi-visi serupa itu untuk kita punya negara. Malahan kita lebih berpotensi daripada mereka. Mereka sudah buat urban farming di atas rooftop. Kita juga boleh lakukan benda yang sama. Dan kita ada banyak abandoned building yang dibangunkan tapi terbiar. Kenapa kita tidak, orang bilang, integrate bangunan ini dengan orang bilang modern farming, mungkin in-house agriculture atau orang bilang in-house aquaculture atau apa saja yang orang bilang boleh meningkatkan hasil makanan. Terima kasih Syarizal Densi yang kini berada di Kota Kinabalu, pengurus besar DNH Plantation di Kundasang. Terima kasih Prof. Datuk Dr. Nasir Syamsuddin, Putra Business School, Universiti Putra Malaysia, dan saudara Munir Ashim Abdullah, pengasas dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Gerasi Chili dalam episod sulung kami dalam Dialog Poket Rakyat pada malam ini bercerita tentang tangani isu sekuriti makanan. Sekian saja bersama saya Nazri Kahar. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.